Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakam. Saya ingin mempresentasikan tugas dari MK Sosiologi Pendidikan, yaitu tugasnya ialah PPT PowerPoint, yang dimana judul dari PowerPoint saya di sini ialah Hukum di Indonesia. Yang dosen pengampunya ialah Pak Ali Imron Wahid, SPD MPD. Baiklah, memasuki bab yang pertama ialah mengapa hukum itu penting, yaitu hukum memiliki tiga. Yang pertama yaitu menjaga ketertiban masyarakat, dan yang kedua melindungi hak dan kewajiban individu, dan yang ketiga menjamin keadilan sosial. Dan di bab yang kedua ini ialah sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum itu memiliki tiga. Yang pertama, Undang-Undang 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Dan yang kedua ialah undang-undang dan peraturan pemerintah. Dan yang ketiga ialah kebijakan daerah. Dan memasuki bab yang ketiga ialah jenis-jenis hukum, kategori hukum di Indonesia. Jenis-jenis hukum memiliki tiga jenis. Yang pertama, hukum pidana, yaitu mengatur tindak kriminal. Dan yang kedua, hukum perdata, yaitu mengatur hubungan antar individu. Dan yang ketiga ialah hukum administrasi, mengatur hubungan antara individu dan negara. Dan memasuki bab yang keempat ialah proses hukum, tahapan proses hukum, yang mana tahapannya memiliki empat tahapan. Tahapan yang pertama ialah penyelidikan dan penyidikan. Tahapan yang kedua ialah penuntutan, dan tahapan yang ketiga adalah persidangan, dan tahapan yang terakhir ialah putusan dan upaya hukum. Dan memasuki bab yang kelima ialah hak asasi manusia, yang dimana hak asasi manusia ini memiliki tiga kategori. Kategori yang pertama ialah perlindungan hak asasi manusia, dan yang kedua ialah landasan hukum perlindungan HAM. Dan yang ketiga ialah peran lembaga negara dan masyarakat sipil. Memasuki bab yang keenam ialah tantangan dalam penegakan hukum, yaitu yang dimana masalah yang dihadapi dalam tantangan dalam penegakan hukum ialah yang pertama, yaitu masalahnya ialah korupsi dalam sistem hukum. Dan yang kedua ialah kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Dan yang ketiga ialah hambatan dalam akses keadilan. Dan di bab yang ketujuh ialah edukasi hukum, yaitu upaya meningkatkan kesadaran hukum, yaitu memiliki tiga upaya. Upaya yang pertama ialah pendidikan hukum di sekolah, yaitu integrasi materi hukum dalam kurikulum. Dan upaya yang kedua ialah kampanye kesadaran hukum, yaitu inisiatif oleh pemerintah dan NGO untuk seminar dan dialog. Dan yang ketiga ialah peran media, yaitu menyebarkan informasi hukum melalui media sosial dan berita. Baiklah, memasuki bab yang ke-8 yaitu kesimpulan, yaitu membangun masyarakat yang tahu hukum. Dari kesimpulan di atas kita dapat mengetahui bahwa hukum pertama, hukum sebagai landasan keadilan, yakni melindungi hak dan menjaga ketertiban. Dan yang kedua ialah peran individu, yaitu memahami hukum untuk perlindungan diri dan mencegah perlanggaran. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya akan berpantun, ialah bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.